Lilin membakar diri untuk menerangi orang lain. Sanggupkah kita menjadi seperti lilin? Baiklah, sebenarnya kita masih lagi dalam tajuk Termokimia Bab 5 Sains Tingkatan 3. Dan pada hari ini, kita akan membincangkan dengan lebih terperinci tentang standard pembelajaran yang keempat, iaitu menjelaskan dengan contoh tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Berbalik kita tentang lilin tadi, bagaimanakah lilin boleh menerangi orang lain dengan membakar dirinya? Dan apakah tindak balas yang terlibat? Tindak balas eksotermik ataupun tindak balas endotermik? Sebenarnya, lilin dibuat daripada bahan kimia yang boleh terbakar. Tenaga kimia yang tersimpan dalam lilin ditukarkan kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Sebab itulah, lilin perlu membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Jadi, pembakaran lilin merupakan tindak balas eksotermik kerana haba dibebaskan ke persekitaran. Sebenarnya, bukan lilin saja yang membakar diri untuk menerangi orang lain. Macis juga begitu. Tenaga kimia yang tersimpan dalam batang mancis ditukarkan kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Pembakaran mancis adalah tindak balas eksotermik. Kayu pun begitu. Kayu terbakar. Pembakaran kayu adalah disebabkan oleh tenaga kimia yang tersimpan dalam kayu ditukarkan kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Pembakaran kayu juga merupakan tindak balas eksotermik. Kertas. Pembakaran kertas juga merupakan tindak balas eksotermik kerana tenaga kimia yang tersimpan dalam kertas digunakan untuk menghasilkan tenaga haba dan tenaga cahaya. Begitu juga dengan pembakaran bunga api. Pembakaran bunga api menggunakan bahan kimia yang tersimpan dalam bunga api untuk ditukarkan kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Seterusnya, respirasi. Respirasi terbahagi kepada dua, iaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar ialah proses pernafasan. Respirasi dalam ialah respirasi sel, di mana dua bahan diperlukan, iaitu oksigen dan glukosa. Oksigen dan glukosa bertindak balas dalam sel untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Lihat, tenaga dihasilkan. Tak percaya? Haba dihasilkan dalam proses respirasi. Okey, cuba buat macam ni. Apa rasa? Panas bukan? Itu menunjukkan haba dihasilkan semasa proses respirasi. Dan ini ialah tindak balas eksotermik. Tindak balas eksotermik yang seterusnya ialah pengaratan besi. Di sini saya ada dua batang paku besi, iaitu yang pertama paku besi yang belum berkarat, yang kedua paku besi yang sudah berkarat. Bagaimanakah paku besi ini boleh berkarat? Paku ini berkarat kerana besi bergabung dengan oksigen dalam udara. Pembentukan ikatan antara besi dan oksigen membebaskan haba ke persekitaran. Tapi kenapa kita tak rasa haba yang dibebaskan oleh proses pengaratan ni? Ini ialah kerana pengaratan ialah satu proses yang mengambil masa yang lama. Tindak balas eksotermik yang seterusnya ialah proses peneutralan. Kita sudah menjalankan eksperimen untuk membuktikan proses peneutralan, iaitu antara asid hidroklorik dan larutan natrium hidroksida membebaskan haba ke persekitaran. Ini ditunjukkan oleh kenaikan bacaan suhu termometer. Itu adalah beberapa contoh tindak balas eksotermik.
Mari kita tengok tindak balas endotermik pula. Ada banyak tindak balas endotermik dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama, pembuatan kek. Saya rasa ramai kat sini yang suka buat kek. Dan yang lebih ramai ialah yang suka makan kek. Okey, tak apa. Suka buat kek ke, suka makan kek ke, tak kisahlah. Yang penting kita faham apa yang kita belajar. Bagi sesiapa yang pernah membuat kek, kek diadun menggunakan pelbagai jenis bahan seperti tepung gandum, mentega, gula, telur dan sebagainya. Selepas itu, kek perlu dimasak dan diletakkan di dalam oven. Selepas beberapa minit, kek pun masak dan dikeluarkan daripada oven. Boleh tak makan kek tu? Tak boleh lagi. Kenapa? Panas. Macam mana nak makan? Kenapa kek tu panas? Sebab dalam oven tadi, kek menyerap haba dari persekitaran dalam oven. Dengan menyerap haba inilah menyebabkan kek itu masak. Okey, jadi proses pembuatan kek merupakan tindak balas endotermik dengan menyerap haba dari persekitaran. Persekitaran mana? Persekitaran dalam oven. Jika kita lihat di dapur, ada banyak tindak balas yang melibatkan tindak balas endotermik. Seperti memasak. Memasak ni, jika kita memasak nasi, haba diserap daripada api dapur, menyebabkan makanan kita masak. Tak kiralah memasak nasi ke, memasak gulai ke, menggoreng telur ke, mendidihkan air ke, semuanya menyerap haba dari api dapur. Jadi tindak balas ini ialah tindak balas endotermik. Apa lagi tindak balas endotermik? Fotosintesis. Proses fotosintesis adalah terbalik daripada proses respirasi. Dalam proses respirasi, tenaga dihasilkan ataupun tenaga dibebaskan. Manakala dalam proses fotosintesis, tenaga digunakan. Tenaga yang mana? Tenaga daripada cahaya matahari. Ini menunjukkan proses fotosintesis ialah tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik yang seterusnya ialah penyejatan. Peluh tersejat apabila menyerap haba daripada kulit, maka kulit akan menjadi sejuk. Ada banyak tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan seharian kita. Boleh tak pelajar-pelajar semua kenal pasti yang mana eksotermik dan yang mana endotermik? Sekian saja untuk kali ini. Jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Cikgu ucapkan selamat belajar dan selamat maju jaya. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.